Hana dulu. Baju apa ni? Baju UMNO. Aku pakai juga pasal suka. Pasal hati berkenan. Ilmu tak ada. Tak tahu siapa UMNO, tak tahu siapa PAS, tak boleh. Ini yang kita nak kena beritahu pada dia orang. Nak kena beritahu bahawa ya Ustaz. Jadi tuan-tuan, itulah saja sebenarnya malam ni. Kalau kita forum-forum sangat letih juga. Sekali henjuk tu kira cukup dah tu. Pencetus semangat. Sebab bukan apa, nak hari ni dengar, balik malam ni tidur, besok bangun berbeza daripada hari ni. Nabi dah beritahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan Islam seseorang itu, tinggalkan satu perkara yang tak berguna bagi dia. Kalau dulu dia pelakon, tinggalkan pelakon. Masuk PAS, itu masuk dia. Daripada yang tak elok jadi elok, itu masuk dia. Sikit-sikit. Kalau dulu UMNO, masuk PAS. Kalau dulu tak mengundi, pergi daftar mengundi. Kalau dulu yang nak bawa dacing, hari ni tukar bawa bulan. Tukar satu persatu. Maka lama-lama kita akan mati sebagai manusia yang baik, kerana Allah akan membuka hijab dia. Kalau Allah tak buka hijab dia kerana kita tak berjuang di jalan dia, tuan-tuan, kita ni sebenarnya Allah dekat dengan kita. Kita yang jauh pada Allah. Maka kalau kita nak takut pada Allah, jauh sekali, tuan-tuan. Kita takut, kalau kita duduk jauh pada Allah, kita takkan takut. Kita mesti mendekati Allah untuk kita takut. Kalau kita pergi zoo, bawa anak bini dalam zoo, pergi kandang rimau, duduk sebelah pagar, rimau duduk 3 kaki dari kita. Kita ambil gambar dengan rimau, rimau ketawa, anak kita ketawa, rimau mengaum, anak kita mengaum, kita ambil gambar. Ada rasa takut tak? Tak takut, sebab ada hijab, ada pagar. Nak tahu takut macam mana, tuan-tuan? Ambil anak bini, lompat pagar, duduk sebelah rimau. Cuba buat. Saya kata duduk dekat sangat, duduk jauh, tapi dalam kandang yang sama. Rimau duduk sana, kita duduk jauh. Tengok apa mak kata. Mak tak tanya dah pampers adik penuh. Adik pula cakap, mak terkencing juga mak, kata dia. Jadi nak takut pada Allah, kena dekatkan diri pada Allah. Nak dekatkan diri pada Allah, kena bersihkan hati dengan zikir, dengan sembahyang yang kuat, dan berjuang di atas jalan Islam. Maka Allah akan bukakan hijab. Bila Allah buka hijab, insya-Allah hari mati kita boleh menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang baca talqin pada kita ke di atas tu, dia kata bila datang 2 makhluk kepadamu, janganlah engkau takut kerana mereka juga makhluk Allah sepertimu. Bila ditanya siapakah Tuhanmu, maka jawablah dengan tenang. Maka memang kita boleh jawab dengan tenang, kerana kita benar-benar mengenali Allah. Tapi kalau kita tak mengenali Allah, tu imam cakap jawablah dengan tenang. Tu imam tu tak tahu kat bawah tu orang tengah berlaga-laga lutut. Kan, jadi tuan-tuan, hampirilah diri kepada Allah dalam cara hidup ini. Yang saya menjadi masalah ialah masyarakat umumnya tidak berusaha untuk mengampiri diri pada Allah. Bila saya duduk dalam rumah, saya buat perkara untuk mengampiri diri pada Allah, saya keluar pagar aja, orang start tanya nombor ekor berapa hari ni, terus lain, terus suasana berbeza. Jadi yang kita kena ubah hari inilah masyarakat. Kalau pemimpin tak mau berubah, masyarakatlah yang berubah. Bila masyarakat berubah, maka kita akan ubah pemimpin. Mungkin songsang sikit daripada biasa, daripada teori-teorinya, tapi apa nak buat, kita tak boleh buat apa. Kerana dalam Islam ini dia ada 3 golongan. Satu, individu yang mempraktikkan Islam, kitalah. Kedua, pemerintah yang menjalankan pemerintah Islam. Dan ketiga, para hakim yang menjalankan undang-undang Islam. Jadi pertama, kitalah dulu perbetulkan Islam. Lepas tu baru kita naik jadi pemerintah Islam, dan kita adakan hakim-hakim yang menjalankan undang-undang Islam. Maka insya-Allah kita akan dirahmati Allah. Setakat itu saja, wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang juga diucapkan pada Ustaz Muhammad bin Rahman, Bawa Rahman. Jadi sebenarnya rahmat Allah Subhanahu Taala itu, pada kita ingat kepada Allah. Wala tahsyawun nas wahsyawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu takut kepada manusia, takutlah kamu hanya kepada aku. Dan jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ini peringatan kepada kita semua. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala adalah perkara yang terbaik untuk kita bertemu dengan Allah. Ini takut kita kepada Allah SWT itu segala punca kepada kita menjadi orang yang semakin dipandang oleh Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya kemuliaan hamba pun di sisi itu adalah takwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan Allah, yang apa yang dilakukan oleh saudara Abu Uthman jelas menunjukkan kepada kita apa salah kami itu sebenarnya nak bagi niatan kepada kita, supaya kita tahu kalau kita yang benar bukan salah kami, tapi salah kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil kesempatan masa yang ada ini untuk lancarkan berjihad. Jangan takut tuan-tuan, jangan takut. Keluarkan harta benda kita untuk Islam tak rugi sedikit pun. Sebab in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik untuk diri kamu. Kata Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah, dunia ini ada hanya 3 hari. Hari yang pertama semalam, yang kita tidak boleh mengulangi hari semalam. Hari yang kedua, hari esok, yang kita tidak ada jaminan untuk bertemu dengannya. Dan hari yang ketiga, hari ini. Maka rebuhlah peluang yang ada di depan batu. Infak fisabilillah untuk jalan Islam, untuk kebaikan kita bersama. Dan jangan rasa rugi, insyaAllah. Keluar dalam piala, insyaAllah. Dia cari sama besi ya. Kalau tuan-tuan nak beri senang. Tuan-tuan pakai kod jasa tuan pakai terbalik. Pakai ke saudara Rahman. Zaman terbalik tu. Pakai kod terbalik, nanti situ tak mau cuma. Baik tuan-tuan yang Allah, kita pergi pusingan kedua ni tan masih di dalam minit untuk Al-Bina. Dan kepada saudara Rahman kita akan berikan kepada dia untuk memberikan apa ni pembunuhan. Baik, lama kedua ni kita nak persoalkan, nak tanyakan, nak kita fikir-fikirkan tentang satu isu yang baru kita lihat pada hari ini, RUU, Rang Undang-Undang Perhimpunan Aman, yang hari ini telah dilihat sebagai satu jalan untuk menyekat, untuk kita takut, untuk menyekat kita supaya jadi orang yang berani, untuk membuatkan kita takut untuk berhimpun. Dan perhimpunan-perhimpunan yang dibuat hari ini menampakkan kesan yang sangat besar. Umpama 97 bersih mulut, memang menggugalkan dan memang menakutkan amal bersama-sama. Dan pada hari ini tuan-tuan yang kata Allah Ta'ala, undang-undang telah diluluskan, ia berbuang pergi, mantap sebagainya. Nak bagi tahu kepada tuan-tuan, banyak perkara di sini yang kita tak tahu. Antaranya, apabila kita nak berhimpun, maka perlulah diminta dia punya permit 30 hari sebelum kita berhimpun. Dan ada syarat-syarat ya, yang kita nak buat, apa syarat-syarat, apa sebab nak berhimpun, tujuan berhimpun dan sebagainya. Ini sebenarnya tuan-tuan nak menggambarkan kepada kita, mereka bimbang dan takut perhimpunan yang kita buat. Bahkan itu saudara Rahman, kalau kita berhimpun ramai-ramai, kita masuk lokat ramai-ramai, mana lagi lokat yang diletak. Jadi kalau kita takut, mereka berani. Tapi kalau kita berani, mereka takut. Maka oleh itu tuan-tuan yang Allah nak persoalkan kepada ahli kita, Prof Azibari, Rang Undang-Undang Perhimpunan Aman RUU, ada kesan kepada rakyat, Prof, dan kepada demokrasi negara kita. Ya, satu ini undang-undang, ini maksudnya satu bil ya. Bil atau undang-undang ini satu draft undang. Jadi apabila sesuatu draft itu diletakkan atau dimasukkan, diletakkan dalam dewan, baik dewan turun atau parlimen, maka itu dipanggil bil, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil rang undang-undang. Nanti bila dah jadi diluluskan oleh dewan, oleh Dewan Rakyat, kemudian Dewan Negara, ataupun kalau DUN satu saja, dia akan menjadi sama ada akta ataupun enactment. Jadi rang undang-undang ataupun bil Perhimpunan Awam 2011 ini adalah suatu rang undang-undang yang sangat gila bagi saya. Saya teringat komen rakan baik saya, Peguam Hanifah Mahidin, mengatakan ini adalah suatu rang undang-undang ya, gila yang dibentangkan oleh kerajaan yang gila. Ya. Mengapa saya katakan begitu? Oleh kerana sebenarnya di seluruh dunia 3 perkara itu, yakni hak untuk berhimpun secara aman tanpa senjata, yang keduanya hak untuk bercakap ya, untuk bersuara, mengeluarkan pandangan, dan yang ketiganya hak untuk menumbuhkan
persatuan atau pertubuhan atau kelab adalah 3 perkara yang menjadi asas. Semua negara yang mengaku negara demokrasi memberikan hak ini, dan hak ini tak boleh disentuh hatta oleh parlimen sekalipun. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di Amerika Syarikat, ya, hak ini, 3 hak ini, 3 perkara ini tidak boleh disebut dalam, tak boleh disebut, tak boleh disentuh oleh Kongres. Ya, itu sekali kerana ini ataupun 3 perkara ini dianggap sebagai perkara yang sangat asas. Kalau tidak ada 3 perkara ini, maka itu bukan demokrasi namanya. Jadi kita boleh membuat rumusan lah apa bentuk, apa sebenarnya negara Malaysia yang dikatakan negara demokrasi yang mengalami transformasi, entah apa lagi lah, ya. Jadi undang-undang gila yang dibuat oleh kerajaan yang gila, ya. Saya katakan gila oleh kerana sebenarnya sebelum ini Suruhanjaya Diraja yang dipengerusikan oleh Tun Zaidin, ya, mengenai kuasa-kuasa polis itu mencadangkan, mengesyorkan supaya Seksyen 27 Akta Polis yang sekarang ini menjadi satu peruntukan undang-undang untuk memberi kuasa kepada polis memberikan permit untuk perhimpunan awam perlu dimansuhkan, ya. Kuasa yang permit yang dah separuh gila itu pun telah pun disyorkan supaya dimansuhkan. Jadi sekarang ini kita tengok lebih gila lagi, sebab kalau tengok peruntukan dalam undang-undang yang baru ini, di sana dia kata 30 hari notis sebelum sesuatu perhimpunan itu tidak diadakan. Persoalannya macam ni, kalau hari ini umpama Masjidil Haram dilanggar oleh Yahudi, katakan hari ini, malam ini, nak tunggu 30 hari, kan? Jadi ini yang saya katakan tak logik, ini yang saya katakan gila itu. Dia kata, oh tidak, jangan takut polis kita. Tapi selama ni polis memang gila. Saya maaf nak sebut lah, sebab ini yang kita nampak selama ini, ya kan? Kalau yang buat perhimpunan itu orang tertentu, bawa kepala lembu ke apa ke, dibiarkan saja. Tapi kalau orang tertentu yang lain belum sampai di hadis itu dah, kan? Ini yang berlaku sekarang. Jadi kita tengok, kita nampak, ya, pengalaman kita bahawasanya polis memang susah kita nak percaya. Saya tak kata polis ni jahat, tidak, tapi payah, tak konsisten dia tu. Jadi notis 30 hari itu memang membuka pintu yang luas, menyediakan ruang yang luas untuk pihak polis menyalahgunakan kuasa seperti mana yang kita tengok sekarang. Kemudian rang undang-undang ni juga memberikan kuasa kepada polis untuk menggunakan apa yang dipikirkan munasabah untuk membolehkan